9 kes baru jangkitan COVID-19 disahkan hari ini yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 15,385 orang. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Jumlah tersebut 8 adalah kes tempatan, manakala 1 adalah kes import. Jumlah kes baru ini adalah hasil daripada 3,445 jumlah ujian makmal yang dilakukan dalam tempoh 24 jam yang lalu. Oleh itu, kadar kes positif ialah sebanyak 0.3%. Di kalangan kes-kes yang sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan, tidak ada kes dalam kategori 4. Dan 1 kes adalah dalam kategori 5, iaitu yang memerlukan bantuan mesin pernafasan dan dirawat di unit rawatan intensif. Sementara itu, tidak ada kematian dikaitkan dengan COVID-19 telah dicatatkan dalam masa 24 jam yang lalu. 16 kes telah disahkan sembuh, membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 15,074 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 211 kes. Sementara itu, kadar pengisian pusat-pusat pengasingan di seluruh negara atau bed occupancy rate ialah sebanyak 4.7%. Semasa sidang media, Menteri Kesihatan turut menyatakan mana-mana pekerja dari premis-premis perniagaan swasta yang dibenarkan bertugas tetapi belum melengkapkan vaksinasi COVID-19 adalah disarankan untuk melakukan ujian ART di Pusat Pensijilan ART yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan. Turut dikongsikan pencapaian program vaksinasi kebangsaan pada 16 Disember 2021. Penduduk yang telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin ialah 94.3%. Kadar bagi yang telah menerima 2 dos vaksin ialah 91.6%, manakala kadar bagi yang telah menerima 3 dos ialah 5.6%. Kementerian Kesihatan ingin memberi peringatan kepada para pekerja di premis-premis perniagaan swasta, termasuk pejabat atau premis perkilangan yang dibenarkan untuk bertugas tetapi belum melengkapkan vaksinasi COVID-19 untuk melakukan ujian ART di mana-mana pusat pensijilan ART yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan, seperti mana yang telah diterangkan sebelum ini, dan bukannya pergi ke pusat-pusat swab untuk mengambil ujian RT-PCR. Dalam fasa endemik ini, ujian RT-PCR hanya akan diperlukan bagi tujuan pengesahan jika ujian ART telah didapati positif atau jika seseorang itu mengalami tanda-tanda jangkitan. Pengurus-pengurus premis perniagaan swasta juga telah diberikan peringatan tegas untuk tidak mengambil kesempatan mengarahkan para pekerja mereka menjalani ujian RT-PCR di pusat-pusat swab, sama ada di pusat-pusat kesihatan atau pusat swab pandu lalu. Sijil ujian ART yang dikeluarkan oleh pusat-pusat pensijilan ART masih tetap digunakan sebagai dokumen resmi bagi pengesahan status kesihatan sebelum memasuki premis-premis perniagaan. Sesiapa yang dikehendaki mendapati sijil ujian ART tetapi sebaliknya pergi ke pusat swab untuk mendapatkan ujian RT-PCR tidak akan dilayan. Bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari jam 10 malam semalam hingga 4 pagi, sebanyak 10 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda compound, di mana 7 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Program Pertukaran Pendidikan dan Biasiswa bagi Perkembangan SEED Canada ASEAN memberikan para pelajar dari negara-negara anggota ASEAN peluang jangka pendek bagi pembelajaran atau penyelidikan di institusi-institusi pasca menengah Canada di peringkat college, sarjana muda dan siswazah. Puan yang terutama Janet Stovall, Pesuruhjaya Tinggi Kanada ke negara Brunei Darussalam, menjelaskan perkara tersebut semasa temu bual secara maya pagi tadi. Puan yang terutama turut menyatakan beasiswa tersebut akan membolehkan para pelajar Brunei memberi sumbangan kepada pelaksanaan matlamat pembangunan mampan di rantau ASEAN. Pendaftaran bagi tahun akademik 2022-2023 kini dibukakan dan tarikh tutup untuk menghantar permohonan ialah pada 3 Mac 2022. So Bruneian students who are interested should express their interest and submit their applications via their Bruneian educational institutions. The results for the successful applicants will be known in
June or July, as students are expected to start their semesters in August or September, depending on the institution. Dalam sama-sama menjaga dan menghargai alam sekitar, Persatuan Pengakap Daerah Brunei dan Muara pagi tadi mengadakan majlis penyerahan anak-anak pokok buah sumbangan Green Brunei dan Mitsubishi Corporation di Kebun Tang Salangan, Kampung Tunku Katuk. Hadir yang berhormat Dayang Karunisa binti Awang Haji Ash'ari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku pengerusi Green Brunei. 50 anak pokok buah pelbagai jenis diserahkan oleh perwakilan Mitsubishi Corporation kepada para pengusaha kebun. Sumbangan merupakan salah satu inisiatif di bawah projek jelajah alam sekitar anjuran Green Brunei dengan kerjasama Mitsubishi Corporation bagi meningkatkan kesedaran orang ramai, terutama sekali pelajar, tentang kepentingan menanam pokok sebagai salah satu usaha untuk menangani perubahan iklim. Indeks harga pengguna IHP bagi bulan September 2021 meningkat 2.2% tahun ke tahun berbanding bulan September 2020. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran medianya menyatakan harga makanan dan minuman ringan juga meningkat 2.5%, manakala harga bukan makanan meningkat 2.1%. Peningkatan IHP didorong oleh peningkatan harga dan kos pengangkutan, makanan dan minuman ringan dan restoran dan hotel. Walau bagaimanapun, peningkatan ini diimbangi oleh penurunan harga dan kos perhiasan, peralatan isi rumah dan penyelenggaraan rutin isi rumah, perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain, serta rekreasi dan kebudayaan. Kenaikan bagi harga pengangkutan sebahagian besarnya disebabkan oleh kenaikan harga kenderaan bermotor, diikuti oleh tiket penerbangan, memandangkan jadual penerbangan yang terhad. Harga makanan dan minuman ringan meningkat disebabkan oleh kenaikan harga makanan seperti ayam, sayur-sayuran dan minyak masak. Kos restoran dan hotel meningkat didorong oleh peningkatan harga dalam menu terpilih bagi catering berkontrak dan restoran dan kafe, selaras dengan kenaikan harga produk mentah. Bagi perubahan bulan ke bulan, IHP bagi bulan September 2021 meningkat 0.4% berbanding dengan bulan Ogos 2021. Indeks makanan dan minuman ringan meningkat 0.3%, manakala indeks bukan makanan meningkat 0.4%. Laporan penuh IHP bagi bulan September 2021 boleh didapati melalui www.deps.gov.pn. Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam dan Imagine Sendirian Berhad menerima anugerah cemerlang ASEAN bagi kebajikan dan pembangunan sosial Auswada. Anugerah buat julung kalinya diadakan di bawah kategori sektor swasta di negara Brunei Darussalam bagi mengiktiraf inisiatif tanggungjawab sosial korporat bagi kerja sosial dan masyarakat termasuk kebajikan kanak-kanak. Anugerah diterima oleh Ketua Pegawai Eksekutif Imagine, Dayang Suzanawati binti Haji Suharju yang diadakan secara maya semasa mesyuarat pegawai-pegawai kanan mengenai kebajikan sosial dan pembangunan SOMSWD ke-17 yang dihoskan oleh Thailand. Penyampaian anugerah disaksikan oleh Dayang Hajah Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Juga menerima anugerah perwakilan dari Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam di bawah kategori pertubuhan bukan kerajaan. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia adalah semata-mata untuk beribadat dan memperhambakan diri kepadanya dengan mengerjakan semua yang diperintahkan dan meninggalkan segala larangannya. Antara amal ibadat yang boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah dengan berzikir. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat bertajuk Zikir Allah Menjana Negara Sejahtera. Khutbah menjelaskan berzikir sangatlah digalakkan kepada umat Islam. Ini kerana manfaat zikir itu adalah amat besar dan sangat hebat. Adapun antara manfaat zikir itu ialah
mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilepaskan dari mara bahaya. Dengan zikir, manusia mendapat perlindungan dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, kita dianjurkan supaya sentiasa berzikir dan mengingati Allah Subhanahu wa taala pada bila-bila masa dan dimanapun kita berada. Sesungguhnya amalan zikir perlu diserapkan ke dalam rutin harian kita, dan biarlah amalan zikir ini menjadi satu perkara yang sebati dengan diri kita. Mudah-mudahan melalui mengamalkan zikir, negara kita akan sentiasa dalam keadaan yang aman damai dan dapat menjana kesejahteraan serta terhindar dari segala wabak, bencana dan musibah. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam memberikan contoh teladan yang baik dalam membimbing anak-anak melaksanakan ibadah solat. Perkara tersebut antara yang disentuh semasa bengkel bimbingan solat dalam kekeluargaan yang diadakan secara maya semalam. Bengkel antara lain bermatlamat mengukuhkan lagi kekeluargaan antara ibu bapa dan anak-anak di samping memberikan kefahaman mengenai kepentingan membimbing keluarga untuk melaksanakan ibadah solat. Bengkel dianjurkan oleh Jabatan Hal Ehwal Masjid melalui unit takmir bahagian Imarah dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid Hasanal Bolkiah Pekan Tutong dan kumpulan belia Ibadur Rahman Masjid Hasanal Bolkiah Pekan Tutong. Dalam usaha bersama membendung penularan wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam, malam munajat anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama secara maya yang diadakan setiap hari Sabtu akan diteruskan esok 18 Disember 2021. Malam munajat akan diadakan bermula pukul 6.30 petang. Antara pengisiannya termasuk membaca surah Yasin, berzikir dan merafakkan doa agar rakyat dan negara Brunei Darussalam terhindar dan terselamat dari segala bala bencana dan penyakit berbahaya khasnya wabak COVID-19. Orang ramai yang berhasrat untuk menyertai malam munajat bolehlah menekan pautan yang tertera atau mengikuti secara langsung melalui Instagram @pdi_kheu. Atur cara dan buku munajat boleh diperoleh dengan mengimbas kod QR yang disediakan. Bahagian Hikmat Nasihat Keluarga Jabatan Hal Ehwal Syariah Kementerian Hal Ehwal Agama akan mengadakan webinar kursus pasca perkahwinan secara dalam talian selama 2 hari pada 20 dan 21 Disember 2021. Kursus akan bermula pada pukul 8 pagi hingga 12.30 hari dan 2 petang hingga 4 petang. Beberapa kertas kerja akan dibentangkan termasuk kertas kerja perdana bertajuk Demi Cintaku Padamu. Pendaftaran bagi mengikuti kursus ini adalah percuma dan terhad kepada 25 pasangan sahaja yang sudah berkahwin 3 tahun ke atas. Maklumat lanjut hubungi bahagian Hikmat Nasihat Keluarga di talian 2241-267 pada waktu pejabat. Sesi persekolahan penggal pertama bagi sesi akademik tahun 2022 bagi sekolah-sekolah rendah, menengah, pusat-pusat tingkatan 6, sekolah-sekolah vocational dan Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE di bawah kawalan Kementerian Pendidikan dan sekolah-sekolah swasta akan bermula 3 Januari 2022 dengan sesi pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka dijalankan secara berperingkat. Dalam pada itu, beberapa buah kedai buku sudah membuat persiapan lebih awal untuk memastikan semua bekalan peralatan sekolah mencukupi. Kedai-kedai buku kini banyak menerima tempahan sejak awal bulan lagi setelah menerima senarai-senarai buku yang diperlukan oleh pelanggan. Pada masa ini ada juga customer-customer yang menghantar list-listnya awal. So kami sudah menyiapkan awal. Kalau sudah ready, kami akan menelpon dorang untuk mengambil bila dorang akan berguna. Kami sudah start awal bulan Disember ni, sudah start. Tapi dalam minggu ini kami sudah siap lah, almost siap sudah. By next week semua barang-barang keperluan sekolah memang ada di kedai kami.
Seperti lazimnya, barang sekolah dan seragam sekolah menjadi keutamaan para ibu bapa. Namun disebabkan sesi persekolahan bagi sekolah rendah tahun hadapan hanya melalui dalam talian, para ibu bapa hanya memfokuskan kepada buku-buku teks, buku-buku kerja dan peralatan sekolah. Sebagai ibu bapa, tentulah harus mempersiapkan lebih awal persediaan untuk anak-anak sekolah. Walaupun masa ini sudah di dalam masa endemik, tetapi anak-anak sekolah masih belajar online. Kami sudah cuba untuk membuat persiapan mana-mana yang diarahkan dululah dari dari Kementerian Pendidikan, mana-mana yang disuruhnya untuk menyediakan untuk kami sediakan dulu lah. Sebabnya ia masih belajar online, jadinya sama bajunya itu pun masih juga boleh dipakai lah sekiranya balik sudah semula ke sekolah. Bank Baiduri diberikan anugerah aplikasi perbankan mudah alih terbaik Brunei untuk tahun kedua berturut-turut dalam anugerah perbankan digital Kewangan Dunia 2021. Menurut Kewangan Dunia, peralihan kepada digital dimangkin oleh wabak global. Berikutan keadaan yang tidak menentu yang disebabkan oleh krisis kesihatan, banyak organisasi secara tidak langsung terpaksa menggunakan digital atau menambah baik tawaran digital mereka. Bagi tahun 2021, dalam konteks negara Brunei Darussalam khususnya, Bank Baiduri memperkenalkan ciri baru kepada aplikasi B-Digital yang membolehkan pelanggan menderma kepada dana bantuan COVID-19 bagi membantu membendung penularan COVID-19 di negara ini. Bagi maklumat lanjut mengenai Baiduri B-Digital, lari laman sesawang Bank Baiduri di www.baiduri.com. Aplikasi perpribadi Baiduri B-Digital dapat dibuat turun di aplikasi App Store dan Google Play Store.